Das? Okey. Baik. So kalau ada sebarang pertanyaan, nak tanya apa-apa, okey, boleh tulis terus dalam Zoom chat, okey, dan cikgu akan jawab terus, okey, soalan-soalan kamu itu supaya dapat kamu faham. Okey. Baik. So, kita mulakan dengan sistem pemetaan dan kegiatan ekonomi kerajaan masyarakat kerajaan Melayu kan. Baik, sebenarnya subtopik. Kalau satu-satu topik tu kita tengok isi dia ada apa. Baik, dalam bab yang kedua ini cuma ada dua perkara saja. Okey. Dalam bab 2 ni cuma hanya ada dua perkara saja, iaitu sistem pemerintahan dan juga kegiatan ekonomi. Itu je. Itu je. Tak ada masalah pun. Maknanya tak banyak pun sebenarnya. Tak banyak pun sebenarnya. Cuma dia punya huraian tu yang banyak. Sebagai contoh kalau kita lihat yang pertama, subtopik pertama ialah sistem pemerintahan. Ingat bahawa zaman dahulu semua kerajaan alam Melayu memang amalkan sistem pemerintahan beraja. Okey, dan sistem pemerintahan ini dibahagikan kepada dua, iaitu pemerintahan pusat dan juga pemerintahan wilayah. Agak-agaknya korang faham tak apa itu pemerintahan pusat dan wilayah? Agak-agaknya korang faham tak pemerintahan pusat dan pemerintahan wilayah ni? Okey. So, tak apa. Okey, bolehlah. Dia macam ni sebenarnya. Baik. Katakanlah ini adalah kerajaan alam Melayu. Katakanlah ini adalah kerajaan. Baik. Kerajaan kita kata sebagai Angkor. Kita ambil satu. Angkor. Okey, kerajaan Angkor. Baik. Ini kawasan dia. Baik, pusat pemerintahan dia adalah di sini. Katakan di sini pusat pemerintahan dia. Baik, pusat pentadbiran dia kat mana? Iaitu Hari Hara Laya. Betul? Betul kan? Ya, cikgu. Okey, baik, Hari Hara Laya. Baik. So, kawasan Hari Hara Laya ini adalah pusat. Maknanya pemerintahan secara pusat. Okey, itu pemerintahan secara pusat. Baik. Kemudian kalau kita lihat yang lain-lain itu banyak wilayah-wilayah lain seperti ada di sini, okey, ada di sini, ada di sini, ada di sini. So, yang lain-lain itu adalah wilayah. Contohnya ini adalah wilayah A, kemudian ini adalah wilayah B. Okey. Yang ini adalah wilayah B dan ini adalah wilayah C dan sebagainya. Dia macam tu. Jadi Hari Hara Laya kat mana? Okey, sekarang ni kerajaan Angkor, Hari Hara Laya tu sekarang berada di kawasan Cambodia. Ya betul, macam daerah, betul. Ya betul. Jadi, okey, di sini adalah pentadbiran secara wilayah. Macam daerah dan dia ada seorang ketua. So, okey, dikatakan ini ketua, okey, ketua daerah A, ketua wilayah A. Ini ketua wilayah B dan di sini adalah ketua wilayah C. Ketua wilayah C. So, mereka semua ada seorang raja. Raja kat mana? Raja dekat sini. Raja akan duduk di pusat. Raja akan memerintah daripada pusat. Itu Hari Hara Laya. So, kerajaan-kerajaan lain, ketua-ketua ini akan report kepada raja di kerajaan pusat. Jadi itulah cara pentadbiran dia. Boleh faham? So, ini cara pemerintahan dia dulu. Ini cara pemerintahan dia dulu. Dan ini semua adalah dalam mana? Dalam kerajaan contoh iaitu kerajaan Angkor. So, ada dua jenis pemerintahan. Okey, iaitu pemerintahan pusat, pentadbiran pusat dan pentadbiran wilayah. Okey, jelas jelas jadi inilah perbezaan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan wilayah. Supaya kamu jelas. Ada ke yang pusat sahaja? Tak ada. Sebab biasanya kerajaan-kerajaan alam Melayu luas. Sebagai contoh macam kita tengok ini Yang ini semua ni, kerajaan ini semua adalah kawasan, kita katakan kawasan kerajaan Angkor.
Ini semua kawasan kerajaan Angkor. Kalau dia nak memerintah secara pusat sahaja, okey, bermakna kerajaan itu kecil. Tapi kerajaan alam Melayu dulu besar-besar. Jadi kalau semua nak perintah secara raja, memang tak terperintah. Sebab apa? Kawasan terlalu besar. Jadi raja hanya mampu untuk mentadbir di sini sahaja. Yang lain-lain akan diwakili oleh ketua-ketua lain. Seperti para pembesar. Para pembesar. Biasanya ketua-ketua wilayah ini adalah pembesar-pembesar. So itulah yang dimasukkan dengan pentadbiran pusat dan pentadbiran wilayah. Jelas Inilah dia maksud pentadbiran pusat dan pentadbiran wilayah. Kita belajar sejarah, kita bukan nak tahu, nak hafal saja, tapi kita nak faham. Pentadbiran pusat macam ni, pentadbiran wilayah macam ni. Barulah kita boleh ingat. Baik. So, kalau kita lihat banyak kerajaan dan raja ni, setiap kerajaan ada raja dan raja ni memang kita faham memang gunakan pelbagai gelaran. Gelaran seperti kalau Funan kita tahu kena ingat seperti Kurung Benam yang bermaksud Raja Gunung. Kemudian Raja Diraja. Ini memang famous keluar dalam soalan objektif. Famous. Betul tak? Siapa yang dah exam, betul tak? Setuju tak? Cikgu cakap bahawa dia tanya tentang Kurung Benam, Raja Diraja, Cakrawati. Betul tak? Ya betul Lanci, betul. Memang selalu keluar dalam soalan objektif. So kamu kena tahu, Kurung Benam maksudnya Raja Gunung. Raja Diraja maknanya Raja segala raja. Dan Cakrawati pemerintah alam sejagat. So kamu kena tahu itu daripada Funan, Kurung Benam, Raja Diraja dan Cakrawati dan maksud-maksud dia. Dan pemerintahan pusat dan wilayah kita tahu. Pemerintahan pusat dia raja. Dibantu oleh golongan agama dan golongan tentera. Dan Funan dibagi pada 7 buah wilayah. Wilayah-wilayah itu yang macam cikgu cakap buat tadi kan, kotak-kotak tu. Wilayah-wilayah ini akan diketuai oleh putera-putera raja yang menggunakan gelaran raja kecil. So itu perbezaan pemerintahan pusat dan wilayah. Itu di Funan. Kalau di Champa, sama je. Champa dia guna gelaran Raja Diraja dan Raja Champa dikaitkan dengan Dewa Siva. Di Champa, Raja Champa dibantu oleh para pembesar. So tadi Funan golongan agama dan golongan tentera. Kalau Champa dibantu oleh para pembesar. Raja kecil tu putera raja kan? Ya betul. Raja kecil ni putera raja lah. Maknanya anak-anak raja. Contoh kalau anak raja dia ada 5 orang. Anak raja ada 5 orang. So, bapa dia iaitu raja tu akan beritahu, kamu pergi perintah wilayah tu. Kamu pergi perintah wilayah ni. Kamu pergi perintah wilayah tu. So, dia bagi-bagikan. Jadi, putera-putera raja tu akan memerintah wilayah masing-masing dan putera-putera raja itu menggunakan gelaran raja kecil. Itu. Raja kecil. Baik. Kemudian, Raja Champa dikaitkan dengan Dewa Siva. Pemerintahan ada 2, pemerintahan pusat dan wilayah. Raja dibantu oleh para pembesar. Apa tugas para pembesar? Mengutip cukai, menjaga keamanan dan mengukuhkan pertahanan. Maksudnya Raja Funan ada 7 putera ke? Ya betul. Maksudnya Raja Funan ada 7 orang putera. Cikgu rasa lebih lagi. Sebab raja-raja dulu ni memang suka kahwin. Dia kahwin lebih daripada seorang. Kadang-kadang bini dia 3 orang. Setiap seorang tu kan anak 5, anak 4, anak 7. Jadi berapa ramai anak tu? Begitulah. Cikgu, lepas tu macam mana dia choose siapa nak jadi raja? Macam mana choose nak jadi raja? Biasanya, untuk menjadi raja, dia akan pilih putera yang sulung. Anak yang sulung tu, itulah yang bakal jadi raja. Yang sulung. Macam cikgu lah. Cikgu sulung. Jadi, yang sulung itulah bakal jadi raja. So senang je dia orang buat pemilihan dia. Baik.
So, tugas pembesar, itulah dia, mengutip cukai, menjaga keamanan dan mengukuhkan pertahanan. Ingat mengutip cukai. Jangan korang fikir bahawa zaman dulu tak ada cukai, zaman sekarang menyusahkan pasal banyak cukai. Daripada zaman tamadun Mesopotamia lagi dah ada cukai. Korang jangan main-main. Baik. Kemudian pada peringkat wilayah, kalau kita lihat, Champa dibahagi kepada 5 wilayah. 5 wilayah ni ialah Indrapura, Amaravati, Vijaya, Kauthara dan Panduranga. Baik. Daripada kedua-dua ni, daripada nama-nama kurung benam, Raja Diraja, kemudian Dewa Siva dan Indrapura, Amaravati, kita faham bahawa Funan dan Champa sebenarnya mendapat pengaruh agama apa? Hindu. Ya, mendapat pengaruh agama Hindu. Kerana menggunakan nama-nama, nama-nama yang berasal daripada nama bahasa Sanskrit daripada India. Itu yang kita faham. Oh iyalah. Nampak tak? Kita gunakan logik-logik yang ada. Baik. Sriwijaya. Dia Sriwijaya memang paling hebat dan raja mereka dianggap sebagai bodhisattva, iaitu raja sebagai Buddha di bumi. Dan gelaran Raja Sriwijaya paling famous ialah Raja di Gunung, Maharaja di Pulau. Korang kena ingat ni. Dia sebut Raja di Gunung, Maharaja di Pulau, tu Sriwijaya lah tu. Dan pemerintahan pusat dan wilayah, kalau kita lihat, Raja dibantu oleh Yuvaraja. Apa itu Yuvaraja? Putera mahkota yang akan gantikan dia, iaitu anak yang sulung. Yuvaraja. Kemudian Prati Yuvaraja sebagai Raja Muda. Dan juga Raja Kumara. Dan kalau kita lihat cikgu, anak dia 3 orang je ke? Tak, anak dia ramai. Anak dia ramai. Tapi dia berikan kepada 3 orang ini saja. Yang lain-lain tu tak adalah jaga. Tak ada jaga wilayah. Ya. Dan raja juga dibantu oleh golongan agama, tentera, pemungut cukai, hakim dan penjaga harta kerajaan. Dan pentadbiran wilayah terbahagi kepada 2. Kedatuan dan pradatuan. Kedatuan ditadbir oleh datu berketurunan raja. Maksudnya apa sini cikgu? Maksudnya kedatuan ialah wilayah yang dijaga oleh anak Raja Sriwijaya sebenarnya. Mana ada datu keturunan raja daripada raja lain? Sudah tentulah datu tu pembesar. Datu tu pembesar. Jawatan dia datu. Tapi bila tanya, datu tu siapa sebenarnya? Oh, dia tu anak Raja Sriwijaya. Maknanya apa? Datu itu keturunan raja. Raja mana? Raja Sriwijaya. Maknanya cikgu, anak Sriwijaya ramai, anak Raja Sriwijaya ramai lah. Memanglah ramai. Orang dulu-dulu, anak tak macam kita. Anak orang dulu-dulu, setakat 3 orang, 4 orang, dia orang kata, itu bukan anak tu. Dia orang kalau panggil anak apa? Kalau anak 8, 10, 12, 15. Itu baru dipanggil anak. Macam. Ramai. Boleh buat pasukan bola sepak. Kan. Jadi, anak yang ramai ini akan diberikan wilayah-wilayah untuk ditadbir. So, anak raja yang ditadbir, anak raja yang mentadbir wilayah dipanggil kedatuan. Manakala pradatuan ditadbir oleh datu yang bukan keturunan raja. Nampak tak? Dia sebenarnya pemerintahan raja dulu, pemerintahan adalah secara family. Itu siapa? Tu anak dia. Tu anak raja tu. Tu anak raja dia juga. Maknanya pemerintahan secara family sebenarnya. Tahu. Baik. Kemudian Angkor. Angkor raja dia mengaitkan diri sebagai dewa menggunakan gelaran Dewa Raja dan sistem pemerintahan. Yang ini unik sikit. Angkor, kuasa kedua dan ketiga yang penting ialah permaisuri dan raja muda. Dan pemerintahan pusat dan wilayah macam biasa, Raja Angkor akan dibantu oleh para pembesar dan mereka bertanggungjawab dalam bidang keagamaan, kehakiman, keselamatan dan juga perbendaharaan
serta Angkor dibahagikan kepada banyak wilayah, daerah kecil dan kampung. Maknanya apa? Angkor tu besar. Ya, Angkor tu besar. Okey, baik. So far, boleh faham ke? So far boleh faham ada soalan? Boleh sebab cikgu rasa macam bila cikgu mengajar malam ni, cikgu rasa macam ramai yang faham dan ramai yang dapat dan jelas. Okey. Sebab apa tahu? Ni cikgu nak bagi tahu rahsia. Nak tahu tak satu rahsia? Okey, Raja Majapahit menggunakan gelaran Maharaja, Sri Maharaja dan juga Sri Batara. Kalau Majapahit guna Maharaja, Sri Maharaja dan Sri Batara, itu Majapahit lah tu. Ya. Dan uniknya Majapahit, okey, pemerintahan pusat, okey, raja akan dibantu oleh para pembesar dan Sabta Prabu. Sabta Prabu adalah majlis penasihat diraja yang terdiri daripada kerabat-kerabat diraja. Dan pada setiap peringkat, wilayah dibagikan kepada 14 wilayah seperti kabupaten, kawadanan, pakubuan, kepuyutan. Ini semua daerah-daerah lah. Ini uniknya Majapahit. Kalau macam tadi kita tengok, yang Angkor macam ni kan, Angkor. So Angkor begini. Kalau kita lihat, tapi kalau Sabta Prabu bunyi macam makanan. Tak. Itu nasi kerabu. Itu nasi kerabu, bukan Sabta Prabu ya. Engkau nak ingat makan aja kau ya. Okey. Sebab makanan itu memberikan ketenangan ya. Baik. Untuk Majapahit ya, kalau kita lihat, untuk kita baiki, kita replace iaitu kalau kerajaan Majapahit, kerajaan Majapahit dia ada raja dekat pusat pentadbiran dia. Ada raja, kemudian dibantu oleh pembesar dan juga kemudian dia juga ada satu lagi iaitu dipanggil Sabta Prabu. Sabta Prabu. Apa itu Sabta Prabu? Iaitu majlis penasihat lah. Majlis penasihat, dan orang-orang yang ada dalam tu semuanya kerabat diraja. Maknanya siapa yang ada yang jadi penasihat ini? Iaitu adalah kaum kerabat, adik-beradik raja, anak beranak raja. Semuanya dalam kerabat diraja. So raja dibantu oleh pembesar dan Sabta Prabu. Di sini. So yang wilayah-wilayah diperintah oleh pembesar-pembesar yang lain. Itu perbezaan antara Majapahit, Angkor, Funan dan sebagainya. So perubahan tu sikit-sikit je. Tak banyak pun. So itulah Sabta Prabu, bukan nasi kerabu. Kan kau sebut-sebut dah lapar dah. Sudah. Dah lapar dah. Macam mana ni? Kenalah pergi McDonald order nasi kerabu. Okey, baik, seterusnya. Baik. Kedah Tua. Kedah Tua, ingat, dalam banyak-banyak kerajaan alam Melayu. Bukan salah ke? Salah. Salah kedai tu. Ya betul. Baik. Dalam banyak-banyak kerajaan, ini yang cikgu nak bagi tahu dalam banyak-banyak kerajaan, Kedah Tua je yang tak ada sultan. Kedah Tua tak ada raja. Kedah Tua sahaja yang tak ada raja sebab Kedah Tua pentadbirannya diketuai oleh seorang ketua sahaja. Dia tak ada raja. Dan ketua ini akan uruskan hal perdagangan dan keagamaan. Dan selama itu juga Kedah Tua telah menjadi sebahagian daripada kerajaan Sriwijaya. Dan Kedah Tua adalah sebahagian daripada apa? Pradatuan Sriwijaya. Maknanya dulu Kedah Tua ni di bawah Sriwijaya lah, Sriwijaya punya. Dan diperintah secara pradatuan. Apa itu pradatuan? Datu bukan keturunan raja. Macam kita baca tadi kan. Iaitu datu bukan keturunan raja. Baik. Kemudian Gangga Negara. Gangga Negara memang sedikit sangat maklumat
tetapi masih mengamalkan sistem pemerintahan beraja, dan raja dia akan membangunkan kemajuan perdagangan dan bertanggungjawab dalam hal ehwal keselamatan. So itulah dia kerajaan-kerajaan alam Melayu. Itu dari sudut sistem pemerintahan. Okey, selesai sistem pemerintahan. Baik, kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi sebenarnya logik je. Okey, logik saja. Kalau kita lihat, okey, iaitu kegiatan ekonomi masyarakat kerajaan alam Melayu ni sebab mereka banyak tinggal di kawasan pinggir-pinggir sungai. Jadi oleh sebab itu, kegiatan ekonomi yang dijalankan adalah seperti pertanian. Sebab sungai boleh alirkan air, okey, untuk masuk ke kawasan pertanian. Perdagangan, okey, naik sampan membawa bahan-bahan mentah untuk dijual keluar. So perdagangan guna sungai juga. Mengutip hasil hutan, okey, dan laut serta perlombongan dan pembuatan. Jadi inilah kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh kerajaan alam Melayu pada waktu itu. Contohnya pertanian. Okey, pertanian paling banyak apa? Tentulah padi. Bukan padi apa. Bukan. Bukan padi apa, tapi padi. Okey. Dan kalau kita lihat, okey, padi, okey, kerajaan Funan, kerajaan Champa, Angkor, Sriwijaya, Majapahit semua tanam padi. Okey. Dan okey, kamu kena ingat lokasi yang paling penting untuk Funan dan Angkor ialah lembah Sungai Mekong. Okey. Dan di Angkor ada air daripada Tasik Tonle Sap yang digunakan untuk mengairi kawasan padi sawah. Iyalah, Santosh dah. Takkan cikgu tak tahu rajin ni kan. Okey, baik. Okey, pemerintah Angkor telah membina kolam. Ingat Angkor membina kolam yang dikenali sebagai barik untuk menyimpan air, dan Angkor dapat menuaikan hasil padi 3 hingga 4 kali setahun. Okey, di Champa ada ketua air yang dilantik di setiap kampung untuk menyelenggarakan terusan dan juga daik. Okey, ada beberapa perkataan yang kamu kena alert di sini. Pertama, bari. Kedua, daik. Apa itu bari? Bari ialah kolam air yang besar. Cikgu dah malas nak pergi bawa kamu sebab kita tahu benda yang sama juga, iaitu bari itu takungan air besar mana cikgu? Besar kolah kita ke? Ataupun besar tangki air? Tak. Dia punya besar dia ialah lebar dia 2 km, panjang dia 8 km. Dia tak main meter, main kilometer. Lebar 2 km, panjang 8 km. Itu semua takungan air. Berapa besar? So itu di mana? Angkor. Dan daik ialah iaitu benteng di tepi sungai. Di tepi sungai-sungai itu ada benteng ataupun kita kata benteng tanah yang tinggi supaya mengelak air daripada melempah masuk ke dalam sawah. So ketua air kena make sure bahawa daik itu sentiasa tinggi supaya sungai itu tidak melempahkan air dan air tak masuk ke sawah padi. So yang tanah tinggi itu di tepi-tepi sungai itu dipanggil daik. Take note tu itu dipanggil daik. Baik. Okey, selain daripada itu kita tahu juga Sriwijaya padi iaitu di kawasan pedalaman Palembang, di tanah tinggi Pasemah dan Hulu Musi, serta kalau kerajaan Majapahit iaitu di mana? Di Pulau Jawa, iaitu di sekitar kawasan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas. Okey. Untuk membekalkan air untuk padi sawah. Baik. Itu padi di kawasan kerajaan alam Melayu. Bagaimana yang lain? Rempah ratus. Okey, rempah ratus dalam bahasa Jawanya dipanggil spices. Jawa Jawa lah. Okey. Baik, rempah ratus. Seperti bunga cengkeh, buah pala, lada hitam. Ini semua banyak di kawasan alam Melayu. Bunga cengkeh ditanam di Kepulauan Maluku, buah pala di Pulau Banda, dan lada hitam di Sumatera dan Jawa. Okey. Dan yang lain-lain ada juga. Okey, takkanlah kerajaan alam Melayu tanam tu je.
Sudah tentu ada tanam pisang, tebu, bijan, kekacang, kelapa, sayuran, buah-buahan. Kemudian mereka juga jalankan kegiatan menangkap ikan. Dan ada di antara mereka berusaha mendapatkan kulit kura-kura. Untuk apa? Untuk bertukar menjadi Teenage Mutant Ninja Turtle. Tak. Sebenarnya kulit kura-kura bukan. Sebenarnya ambil kulit kura-kura itu sebagai pertama hiasan, yang kedua sebagai alat pertukaran barangan. Sebab kulit kura-kura ni suara rapat. Jadi dia punya nilai dia tinggi. Menjadi macam mata wang lah. Itu sebenarnya bukan pakai terus jadi Teenage Mutant Ninja Turtle. Bukan. Okay. Baik. Baik. Seterusnya. Okey, perdagangan. Okey, kalau kita lihat kenapa perdagangan maju di alam Melayu? Bukan alat muzik juga ke? Bukan. Okey. Baik. Kita tahu kerajaan alam Melayu ni paling penting. Kenapa menjadi tumpuan perdagangan? Kamu take note benda ni. Kerana apa? Kedudukan strategik. Ini memang kita tahu alasan yang sama je. Kedudukan strategik iaitu apa? Terletak di tengah-tengah laluan perdagangan Timur dan Barat. Timur tu di China, Barat tu di India. So di tengah-tengahnya ada apa? Alam Melayu. So sangat strategik. Okay. Kemudian ada kemudahan pelabuhan pula. Iaitu pelabuhan-pelabuhan alam Melayu menyediakan bekalan air, tempat tinggal, ada chalet kau, ada resort dan hotel, tempat menyimpan barang dagangan dan kawasan berjual beli. Dan pelabuhan-pelabuhan menyediakan apa? Kemudahan untuk membaiki kapal. Kod mana tahu kapal tu rantai dia lucut ke kan? Yang dia punya tayar tu pancit ke kan? So ada tempat untuk baiki kapal. Baik. Baik. Jadual berikut menunjukkan pelabuhan kerajaan alam Melayu dan barang-barang yang didagangkan. Inilah dia barang-barang dia. So selalu soalan cikgu pelajar tanya, cikgu, kena hafal ke barang yang didagangkan ni? Ya Allah, banyaknya cikgu. Tak perlu. Okey, paling penting kamu cari persamaan. Okey, iaitu sebagai contoh Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan Gangga Negara kan? Baik. Kita cari persamaan. Baik, di antara Funan dengan Champa, kita tahu dua-duanya ada keluarkan gaharu. Okey. Sriwijaya pun ada apa? Gaharu. Okey. Kerajaan Angkor tak ada. Kerajaan Majapahit ada gaharu. Nampak tak? Kerajaan Kedah tak ada. Kerajaan Gangga Negara pun tak ada. Maknanya 4 kerajaan yang mengeluarkan gaharu, kayu gaharu. Okey, Angkor ada gaharu. Jap kita tengok. Angkor ada gaharu ke? Ada gaharu juga sebenarnya. Sebenarnya banyak kerajaan alam Melayu ada gaharu. Ada gaharu juga Baik. Kemudian kalau kita lihat yang lain-lain seperti apa? Okey, Gading Gajah. Nampak tak ni? Kerajaan Champa ada Gading Gajah. Sriwijaya ada Gading Gajah. Angkor ada Gading Gajah. Okey. Kemudian Kedah Tua pun ada Gading Gajah. Cari persamaan. Sebab dengan persamaan tu kita akan ingat. Oh, confirm kerajaan ni, okey, gaharu ada, Gading Gajah pun ada. Dia begitu. Itu memudahkan kamu untuk ingat, iaitu mencari persamaan. Ya, mencari persamaan. Okey. Baik. Kemudian kalau kita lihat satu lagi yang famous yang kalau kita nampak ni, iaitu Damar. Damar Funan. Damar Sriwijaya. Okey, Damar Angkor. Kemudian Damar di Kedah Tua. Dan juga Damar di Gangga Negara. Almost hampir semua kerajaan alam Melayu kecuali Champa dan juga Majapahit ada Damar. Nampak tak? Kita cari persamaan. Cari persamaan. Damar tu apa pula? Bagus soalan tu. Baik, damar ni sebenarnya adalah sejenis getah pokok yang digunakan untuk dijadikan sebagai gam apabila kerajaan alam Melayu membina kapal. Kamu tahu kan bila kapal
okey, dia akan susun papan dengan papan. So papan dengan papan, papan dengan papan untuk membina badan kapal tu kan. Jadi di antara papan dengan papan tu, dia akan letakkan damar. Dia akan panaskan dan letakkan damar tu, okey, sebagai gam, dan dia akan letakkan kayu. Supaya apa? Supaya kapal itu tidak bocor. So itu kegunaan damar. Boleh faham? Gam uhu. Kisah, gam uhu. Uhu. Gam. Okay. Kan. Okay. Dia macam gam lah. Okay. Baik. Dan pedagang luar. Tu lain. Okey, baik Azan. Pedagang luar yang datang adalah daripada China, India dan juga Arab serta Parsi. Okey, daripada China dia akan bawa barang-barang apa cikgu? Seperti sutera, tembikar dan juga pinggan dan mangkuk serta ayun. Ayun tak ada. Okey, mangkuk. Payung, gula dan juga gendang. Dan diorang nak barang-barang perubatan daripada alam Melayu. Kalau India bawa kain kapas. Kain kapas tu cotton tau, cotton. Baju cotton kan, kain kapas, tembikar dan batu-batu berharga. Batu-batu untuk cincin. Itu daripada India. Dan kalau daripada Arab dan Parsi, mereka membawa tembikar, minyak wangi, barangan kaca dan juga manik. So itulah barang-barang yang dibawa oleh pedagang-pedagang Arab dan juga Parsi. So nampak perbezaan dia, nampak perbezaan antara pedagang Cina, India dan juga Arab serta Parsi. Okey, baik. Kemudian kita tahu bahawa kerajaan alam Melayu juga kaya dengan hasil hutan seperti, kalau kita lihat kaya seperti hasil hutan dan hasil laut. Seperti gaharu, sarang burung, rotan, kapur barus, gamat, mutiara dan juga rupai laut. Harus diingat, kamu kena tahu yang mana hasil hutan dan hasil laut. Hasil hutan tu maknanya apa? Gaharu, sarang burung, rotan, kapur barus. Itu adalah hasil hutan. Kalau gamat, mutiara dan rumpai laut itu hasil laut. So fahami soalan tu, dia nak apa? Kalau soalan tanya apa tahu? Senaraikan hasil hutan yang terdapat dalam kerajaan alam Melayu. Kamu kena senaraikan gaharu, sarang burung dan rutan. Jangan pula korang tulis, hasil hutan yang ada ialah gamat, mutiara. Memang salah lah. So kena tahu soalan tu nak apa? Hasil hutan ke hasil laut? Jadi itu kena jelas. Ingat sebab cikgu dah biasa dah tengok soalan-soalan tu, kadang-kadang pelajar confuse. Pelajar confuse. Baik, inilah hasil hutan yang ada yang terdapat di kawasan alam Melayu. Dan inilah dia hasil lautnya, gamat, rumpai laut dan juga mutiara. Mutiara dijadikan barang perhiasan. Selain daripada itu, kita tahu kerajaan alam Melayu juga ada perlombongan seperti emas, perak dan juga ada di biji besi. Emas, perak, biji besi. Dan pembuatan, maknanya mereka pandai buat apa? Pembuatan ni maknanya mereka buat barangan. Contoh, kerajaan Champa mereka membuat barangan tembikar dan juga cuka kelapa. Kalau Funan dan Angkor, mereka boleh menghasilkan pelbagai barang daripada biji besi dan emas. Untuk apa? Barang perhiasan. Kalau kerajaan Majapahit, garam, gula, minyak, pembungkusan daging kerbau dan membuat mi daripada beras. So, itulah dia. Bab yang kedua. Iaitu berkaitan dengan sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi kerajaan alam Melayu. Ada soalan nak tanya? Habis dah kita. Bab 2. Dan nota-nota seperti ini diberikan sekali dengan soalan-soalan struktur dan juga soalan esei. Kamu cuba buat latihan. Cubalah buat latihan untuk menjawab soalan-soalan yang disediakan. Kalau tak tahu,
Jawapan dia macam mana? Bagi tahu cikgu. Send WhatsApp pada cikgu. Cikgu, saya tak faham lah soalan ni macam mana. Bagi tahu. Okey. Baik. Ada soalan nak tanya tak? Kita dah habis part 2. Ada soalan nak tanya tak? Boleh faham ke tadi? Boleh faham Jasmine, macam mana Jasmine? Boleh faham tak Jasmine? Risau cikgu. Jasmine boleh faham Okey. Ke ada nak tanya apa-apa? Erisa Damia? Ada nak tanya apa-apa? Boleh faham tak Erisa? Okey, kalau tak faham jangan simpan-simpan. Boleh terus bertanya. Jangan simpan-simpan. Okey. Nak tanya apa-apa? So far ni tak tanya apa-apa Ya, ada Kisha. Ada, memang ada. Kalau tak ada nanti cikgu akan postkan balik. Okey, cikgu akan postkan balik. Okey. Baik. So sekarang kita nak buat apa cikgu? Kita ada lebih kurang masa. Okey, 25 minit. So kita penuhi permintaan untuk ulang kaji bab 6, Kerajaan Johor Riau. Sebenarnya banyak-banyak bab Cikgu suka Kerajaan Johor Riau. Sebab dia ringkas. Iaitu kalau kita lihat nota ini, dia ringkas sebenarnya sebab dia apa tahu? Dia tak macam Melaka. Kalau kamu perhatikan, Kerajaan Melaka, Kesultanan Melaka, dia ada pengasasan, dan dia ada kegemilangan, tapi dia ada apa? Iaitu keruntuhan. Kesultanan Melaka kan. Tapi Johor Riau tak ada keruntuhan. Tak ada. Johor Riau hanya ada pengasasan dan kegemilangan. Jadi itu yang uniknya. Kenapa dia tak ada keruntuhan cikgu? Kerana Kesultanan Johor Riau tu terus wujud sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi sebab itu dia tidak ada subtopik iaitu keruntuhan Kesultanan Johor Riau, tak ada. Sebab dia masih wujud sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Jadi kalau kita lihat di sini iaitu contoh pengasasan Kesultanan Johor Riau. Semua orang tahu yang mengasaskan Johor Riau ialah waris Kesultanan Melayu Melaka. Siapa dia? Iaitu kita tahu pengasas dia adalah Raja Ali, iaitu anak kepada Sultan Mahmud Shah dan Tun Fatimah, iaitu Sultan Mahmud Shah ini adalah raja terakhir atau sultan terakhir Sultan Melaka. Dan baginda menggunakan gelaran Sultan Alauddin Riayat Shah 1. Inilah dia. Ingat gunakan gelaran Sultan Alauddin Riayat Shah 1. Dan pusat pemerintahan ada 3 macam selalu cikgu cakap. Di Kota Kara, Pekan Tua. Kenapa dia pilih Kota Kara ini? Sebab Kota Kara ini sungai dia lebar dan dalam. So memudahkan kapal untuk keluar masuk. Dan di sekitar Kota Kara terdapat kawasan berbukit bukau yang menjadi benteng pertahanan daripada ancaman luar. Namun begitu, Kota Kara telah diserang oleh Portugis. Diserang dan dimusnahkan oleh Portugis. Maka ini menyebabkan Sultan Alauddin Riayat Shah membuka satu lagi pusat pentadbiran iaitu di Kota Sayong. Dan Kota Sayong ni lebih selamat sebab sungai dia sempit pula. Menyukarkan kapal perang kapal perang musuh iaitu kapal perang Portugis untuk melintasinya. Tapi tak lama kemudian, dalam lama lepas tu, sekali lagi pusat pemerintahan ditukar ke Kota Batu. Kota Batu. Dan kenapa ditukar kepada Kota Baru? Kerana berhampiran Sungai Johor yang lebar dan dalam. Sungai Johor yang lebar dan dalam sekali lagi memudahkan kemasukan kapal dagang. Jadi 3 tempat. Kota Kara, Kota Sayong, Kota Batu. Ingat susunannya. Baik. Inilah dia. Cikgu malas nak mentionkan. Ini panjang ceritanya. Hari tu korang tanya bertalu-talu. Kesultanan Johor Riau. Sebenarnya diasaskan oleh Sultan Alauddin tapi berkembang dan diperintah oleh sultan daripada 2 keturunan, iaitu keturunan yang pertama
Okey. Okey. Cikgu, kalau contoh kalau dia tanya dalam paper, nama gelaran sultan tu kalau tak letak satu tu salah ke? Okey, tak letak satu tu salah ke? Okey, baik. Soalan yang bagus sebenarnya Rizal. Sebenarnya sebaik-baiknya letak satu. Sebab sebenarnya dalam sejarah dia ada dua sultan sebenarnya tahu, Sultan Alauddin ni. Iaitu yang pertama, okey, Sultan Alauddin, Alauddin Riayat Shah. Dan ini di mana? Ini di Melaka. Ini di Melaka. Iaitu sultan sebelum Sultan Mahmud. Bapa kepada Sultan Mahmud lah sebenarnya, Sultan Alauddin ni. Baik. Kemudian satu lagi Sultan Alauddin iaitu Sultan Alauddin Riayat Shah 1. So dan ini di mana? Iaitu yang ini di Johor. Jadi untuk membezakan tu, maka sebaik-baiknya letaklah satu. Yang ini. Untuk bezakannya. Takut nanti cikgu kamu dia tak tanda dia kata itu salah. Ada cikgu mungkin kata itu betul. Ada cikgu mungkin kata oh salah. Jadi lebih baik letaklah supaya tidak menimbulkan konflik selepas itu. Ya. Baik. Jadi mula-mula daripada tahun 1528 sampai 1699, pemerintahan Johor Riau ialah daripada keturunan Kesultanan Melayu Melaka. Tapi daripada 1699 hingga 1824, kerajaan Johor Riau diperintah oleh Sultan berketurunan Bendahara Johor. Dan selepas itu, selepas 1824, kerajaan Johor Riau telah diperintah oleh Sultan berketurunan Temenggung. Dia ada tiga sebenarnya. Dia ada tiga. Sebenarnya daripada Sultan Melaka, kemudian daripada Bendahara, dan kemudian daripada Temenggung. Yang sekarang ni Temenggung lah. Yang sekarang ni Temenggung. Baik. Cabaran. Yang ini, subtopik seterusnya iaitu cabaran ke arah kegemilangan Johor. Ingat cabaran ni maknanya adalah halangan-halangan, rintangan-rintangan, masalah-masalah dalam menuju kegemilangan ni. Apakah masalah dia? Iaitu persaingan Johor, Aceh, Portugis, konflik pembesar, kemudian perang Johor Jambi, dan juga ancaman Raja Kecil. Inilah cabaran ataupun inilah halangan, inilah masalah yang berlaku pada kerajaan Johor Riau. Dan bila mereka mengatasi semua ini, mereka telah mencapai kegemilangan. Jadi samalah macam kamu, betul tak? Bila kamu nak dapatkan A, cuba ingat balik. Oh, aku nak dapatkan A dalam sejarah ni bukan senang tau. Aku kena study sampai malam. Aku kena buat latihan. Kemudian masa tengah belajar tu pula mak aku suruh kemas rumah lah. Kemudian suruh jaga adik lah. Itu cabaran-cabaran. Tapi bila kamu hadapi cabaran-cabaran itu dengan baik, kamu akan mencapai kegemilangan. So mana ada orang mencapai kegemilangan tanpa kesusahan? Semua ada. Even kerajaan Johor Riau pun nak capai kegemilangan kena menghadapi 4 masalah. Iaitu perang tiga segi, perang Johor Jambi, konflik pembesar, dan ancaman Raja Kecil. Jadi kena faham sejarah mengajar kita bahawa bukan senang nak berjaya. Mesti ada masalah dan kita kena hadapi masalah itu dengan tenang dan baik. Boleh baik. So kalau kita lihat, inilah dia cabaran kerajaan Johor Riau. Persaingan Johor, Aceh, Portugis. Berlaku peperangan di antara Johor, Aceh dan Portugis, dipanggil Perang 100 Tahun atau Perang Tiga Segi. Dan perang ini berakhir apabila pada tahun 1641 Johor memberi bantuan kepada Belanda untuk mengalahkan Portugis. Yang kedua, Perang Johor Jambi, di mana Johor menuntut wilayah tungkal daripada kerajaan Johor, namun daripada kerajaan Jambi, tapi Jambi tak bagi.
Jadi Johor menyerang dan berjaya menewaskan Jambi. Kemudian konflik pembesar. Okey, ini cabaran yang ketiga, konflik pembesar di antara dua orang pembesar, Bendahara Tun Habib Abdul Majid dengan Laksmana Tun Abdul Jamil untuk menguasai pemerintahan kerajaan Johor Riau. Dan persaingan ini berakhir apabila Laksmana Tun Abdul Jamil berundur ke Terengganu dan keturunan bendahara kembali berpengaruh dalam pemerintahan kerajaan Johor Riau. Okey. Baik. Dan yang keempat, ancaman Raja Kecil. Di mana Raja Kecil mendakwa dirinya adalah putera Sultan Mahmud Shah I, iaitu Sultan Mahmud mangkat di Julang. Jadi beliau menyerang Johor dan beliau telah menuntut tahta kerajaan Johor. Beliau menggunakan gelaran Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Dan putera Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, iaitu raja sebelum ini, iaitu anak dia Raja Sulaiman, meminta bantuan Opu Bugis 5 bersaudara. Pahlawan-pahlawan Bugis 5 orang. Pahlawan Bugis 5 orang ni iaitu dipanggil Opu Bugis 5 bersaudara untuk menghalau Raja Kecil. Akhirnya Raja Kecil dapat ditewaskan. Dan Raja Sulaiman yang telah memanggil Opu Bugis ini, Raja Sulaiman telah dilantik atau ditabalkan sebagai Sultan Johor dengan menggunakan gelaran Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Dan Daeng Merewah dilantik sebagai Yang di-Pertuan Muda atau Yang di-Pertuan Muda Johor yang pertama. So ingat tentang 4 cabaran ini. Okay, persaingan Johor Aceh, Portugis, Perang Johor Jambi, konflik pembesar dan juga ancaman Raja Kecil. Baik. Bagaimana strategi menghadapi cabaran? Maknanya bagaimana Johor menghadapi 4 cabaran itu? Baik, yang pertama, memindah-mindahkan pusat pentadbiran. Yalah, iaitu memindahkan pusat pentadbiran. Kita belajar tadi kan? Mula di Kota Kara, kemudian Kota Sayong, kemudian Kota Batu. Last sekali, pindah ke Kepulauan Riau Lingga. Kepulauan Riau Lingga. Dan kenapa berpindah-pindah? Ini adalah strategi untuk ketenteraan dan pertahanan. Serta muslihat mempertahankan diri. Baik. Kemudian yang kedua, strategi menghadapi cabaran iaitu membina kota pertahanan. Iaitu kota pertahanan contohnya di Kota Kara. Kota Kara ni ada pagar yang dibuat pancang kayu-kayu besar setinggi 40 kaki, 12 meter. Dan kemudian diperkuatkan dengan bedil dan juga meriam untuk menghadapi serangan-serangan daripada Portugis dan juga daripada Aceh. So membina kota pertahanan. Dan yang ketiga, strategi menghadapi cabaran ialah dengan menjalinkan hubungan persahabatan dengan Belanda. Sebab itu Belanda adalah salah satu penjajah yang baik dengan Johor Riau. Dasar berbaik-baik dengan Belanda ni sebenarnya adalah bertujuan untuk menghadapi ancaman daripada Aceh dan Portugis. Dan Belanda telah menawarkan bantuan pada Johor untuk melindungi Johor daripada serangan Portugis dan Aceh. Dan Belanda telah meminta bantuan Johor yang untuk menyerang Melaka. Dan Johor memberi bantuan seperti mengangkut peralatan perang, membuat tapak meriam, menggali parit kubu, menyekat musuh lari ke dalam hutan dan menaikkan semangat tentera Belanda. Dan akhirnya, Belanda berjaya menewaskan Portugis di Melaka. Baik, satu soalan cikgu nak tanya. Bila Johor bantu Belanda, Johor bantu Belanda untuk menyerang Portugis, kemudian Belanda berjaya menewaskan Portugis di Melaka. Soalannya, siapa yang memerintah Melaka selepas itu? Bila Portugis dah tewas, dah balik, siapa yang perintah Melaka selepas itu? Siapa tahu? Boleh tulis jawapannya di Zoom chat. Selepas Portugis ditewaskan oleh Belanda dengan bantuan Johor, siapakah yang naik menguasai Melaka? Ya, apa jawapan dia? Tahu ke tak tahu ni?
Sonyap yo ni. Anak sultan? Tak. Sebenarnya bila Portugis tewas di Melaka, mana ada sultan lagi? Sultan tak ada. Dah tak ada sultan apa Melaka dah tak ada sultan dah. Dah tak ada langsung. Tak ada langsung. Jadi Melaka selepas itu telah pun dikuasai dan diperintah oleh Belanda. So Belanda pula take over Melaka. Belanda take over Melaka. Sampailah pada tahun 1824. Apabila Belanda buat perjanjian dengan British, okey, jadi Belanda telah serahkan Melaka kepada British. So British pula memerintah Melaka sampailah sampailah Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua kenapa pula? British lari. Kenapa lari? 1941. Okey, 1941 Jepun datang. Ya betul, ini lepas Portugis Belanda, lepas Belanda British, lepas British Jepun. 1941 Jepun serang Malaysia, serang tanah Melayu, serang Melaka, Melaka dikuasai oleh Jepun pula. Sampailah 1945. Lepas tu Jepun kalah, Jepun balik. British pula datang, take over balik Melaka. Sampailah kita merdeka. Berapa lama dah kita kena jajah? 446 tahun. 446 tahun. Tahun ni kita merdeka kali ke berapa? Siapa tahu? Tahun ini kita merdeka untuk yang ke berapa? Ya, betul Hafin Akil. Bagus. Okey, tahun ini kita merdeka untuk tahun yang ke-65. Kita baru 65 tahun. Kita dijajah berapa lama cikgu? 446 tahun. Kita merdeka lagi pendek daripada kita dijajah. Bayangkanlah. Kan. Sebab itu kalau kita lihat ramai rakyat kita ni rupa pun macam orang-orang barat. Macam Portugis sikit pun ada. Macam muka British pun ada. Macam muka Belanda pun ada. Cuba korang tengok cikgu ni. Kan rupa macam orang Amerika sikit, nampak tak? Kan? Kan? Lah. Okey. Lah. Kisah pun cakap lah. Kan? Dia macam orang Amerika sikit. Itulah. Kan? Kan? Amber Lily, Iras Emilia Henderson Okay, kalau orang kata kalau Iras Emilia Henderson ada jodoh, kan? Macam orang Cina dia lah. Orang Amerika susah nak ada janggut. Siapa kata? Banyaklah. Saya suka banyak. Okey. Baik. Okey. Dan okey, tak apa. Itu iklan. Itu iklan Baik. Okey, kita lihat. Macam melampau sangat terjeming macam Justin Bieber. Justin Bieber tak apa. Jangan Justin Bieber. Okay, ingat Justin Bieber Bieber. Tak ada. Justin Bieber. Baik. Okey. Baik. Tak, sebelum tu cikgu nak tanya. Okey, bab 6 ni akan masuk dalam exam kamu ke? Bab 6 ni okey untuk yang pelajar akan masuk dalam exam kamu ke? Tak tahu lagi, tak tanya lagi. Tak. Okey, baik. Tak kan? Okey, tak apa. Memang tak lah kan? Tapi ini sebagai revision ringkas untuk kita faham lah. Itu berkaitan dengan Johor. Baik, itu sejarah Johor. Okay, latar belakang Johor, strategi menghadapi cabaran Johor. Kemudian barulah masuk kepada subtopik yang kedua. Kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Di mana kita tahu Johor Riau sebenarnya menjadi pusat perdagangan yang unggul. Kerana apa pusat perdagangan yang unggul? Sebab kedudukan strategik. Ini memang alasan yang sama macam Melaka. Sama macam Kerajaan Alam Melayu. Sama. Kedudukan strategik. Iaitu terletak di
persimpangan lalu lintas maritim. Okey, lalu lintas kapal dagang dari timur dan barat. Sama je. Sama. Kedudukan strategik. Yang kedua, bila strategik menjadi tumpuan para pedagang. Jadi para pedagang semua menjadikan Johor sebagai pelabuhan pilihan. Sebab mereka tak nak pergi Melaka. Sebab mereka tak nak berdagang dengan Portugis di Melaka. Tak nak. Tak berminat. Untuk berdagang dengan Portugis di Melaka. Jadi, Johor menjadi tumpuan pedagang dari tanah jajahan dan naungan serta kerajaan. Kenapa tak berminat? Kerana Portugis mengenakan cukai yang tinggi. Portugis di Melaka, kapal-kapal yang bersinggah di Pelabuhan Melaka dikenakan cukai yang tinggi. Jadi para pedagang tak berminat nak singgah di Melaka sebenarnya. Sebab kena cukai yang tinggi. Dan Johor sebagai pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barang dagangan. You name it, semua ada. Dia dah jadi emporium tau. Dia ada barang-barang, semua bahan mentah ada. Biji timah pun ada, lada hitam, kelapa kering. Barang tembikar, seramik kuali besi, beras, kain, wangian. Melaka tak rohaniah. Apa yang rohaniah? Jadi menjadi pusat pengumpulan macam emporium lah. Macam emporium. Emporium tu apa cikgu? Mungkin kamu dah lama tak dengar perkataan ni. Emporium ni sebenarnya adalah kita kata supermarket. Supermarket. Maknanya dia macam macam sekarang ni kan, macam Tesco, macam Giant, macam Aeon. Kamu nak apa semua ada dalam tu kan? Semua ada dalam tu. Daripada kain sampailah ke beras, sampai ke garam, semua ada dalam tu, satu tempat. Zaman dulu tak ada mall Kerajaan Melaka ke Johor dia tak ada mall. Dia tak ada Melaka Parade macam sekarang kan. Tak ada. Sunway Pyramid pun semua tak ada. Pavilion bagi tak ada. Dulu dia orang semua datang bawa barang masing-masing, kemudian dia orang buka kedai. Ini kedai pedagang Cina. Pedagang Cina jual apa? Kain sutera. Kemudian tembikar. Pedagang Arab pula buka kedai sebelah. Ini dia. Pedagang Arab jual apa? Minyak wangi. Kemudian tembikar. Sebelah depan tu. Pedagang India. Buka gerai. Jual apa? Jual manik-manik. Kemudian batu-batu akik. Kemudian kain kapas. Semua. Jadi bila orang pergi tempat tu, semua akan nampak, kau nak apa? Kau nak apa? Kain kapas? Tu. Pedagang India tu. Kau nak apa? Minyak wangi? Minyak wangi tu pedagang Arab. Jadi, pelabuhan tu memiliki semua barang yang ada, itu dipanggil emporium. Iaitu satu tempat yang memiliki semua barang-barang yang ada. So, itu dipanggil emporium. Boleh faham? Basically, pasar malam ialah macam kita sekarang dah moden kan. Basically, macam pasar malam lah. Macam pasar malam. Tapi pasar malam pun tak cukup lagi. Dia sebenarnya lebih kepada mall lah. Seperti Mill Valley ke, ataupun seperti di mana lagi? Macam-macam lah. Semua mall tu kira macam emporium lah. Pasar malam pun kadang-kadang ada banyak barang yang tak ada kan. Pasar malam ada banyak barang tak ada. Kamu tak boleh cari handphone dekat pasar malam. Casing boleh lah, casing phone. Phone tak ada, takkan kamu nak cari iPhone dekat pasar malam? Memang tak ada lah. Kan? Jadi itulah basically berkaitan dengan emporium, iaitu pusat perdagangan, pusat pertemuan, pusat jualan yang terdapat di Pelabuhan Johor. Itu basic dia. Baik. Ada soalan nak tanya? Ya, tak ada. Baik. Basically, nak tanya korang jugalah